Assalamualaikum murid-murid, apa khabar? Okey, hari ini kita teruskan pelajaran untuk bahasa Melayu tahun 3 buku aktiviti iaitu jilid 2. Okey, hari ini mari kita terus kepada latihan apa yang perlu kamu buat pada hari ini, iaitu buka muka surat 25. Ni. Ini adalah merupakan latihan untuk muka surat 25. Iaitu, kamu diminta melengkapkan cerita ni. Cerita ni dan latihan kamu ialah tengok yang di akhir sekali ni. Di akhir sekali nanti kamu akan diberi beberapa pernyataan, iaitu 4 pernyataan untuk kamu melengkapkan cerita ni. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama dengar apa cerita kita pada pagi ni. Okey, kita mula dari permulaan cerita. Okey. Okey. Ini sang kelah. Dan yang ini pula adalah anak sang kelah. Sang kelah ni berenang-renang di sungai bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak sang kelah ni seronok bekerja-kejaran sambil mencari makanan. Mestilah si ibu ni gembira bila dia tengok anak dia gembira. Sang kelah ni pun gembira. Kemudian semasa mereka sedang asyik berenang ni, tiba-tiba, ni Makcik Kiah. Bukan Makcik Kiah. Sang kekura pun menegur sang kelah ni. Amboi, seronoknya sang kelah. Tegur sang kura-kura. Tegur sang kekura. Oh, sang kekura, seronok saya. Kami sangat gembira. Sekarang air sungai ni sudah bersih. Saya sekeluarga mudah mencari makanan, kata sang kelah. Saya masih ingat lagi kejadian yang lepas. Kita bersama-sama membersihkan sungai ini selepas banjir. Kita menghulurkan sampah sarap kepada sang monyet di tebing sungai, kata sang kekura. Itulah tadi cerita sang kelah dan anak-anaknya bersama dengan sang kekura. Okey, tugas kamu hari ini ialah, kamu cuba lengkapkan cerita ni. Cuba lengkapkan cerita ni dengan menggunakan 4 pernyataan yang telah diberikan. Okey, pernyataan yang pertama, kerjasama mengekalkan kebersihan sungai. Pernyataan yang kedua, alam sekitar akan terjaga. Dan pernyataan yang ketiga, hidupan kuantik semakin terpelihara. Dan yang keempat, pulang ke habitat masing-masing. Okey, sekarang cikgu akan terangkan apa maksud secara satu persatu pernyataan di situ. Okey, yang pertama, kerjasama mengekalkan kebersihan sungai. Okey, siapa yang disuruh bekerjasama ni? Bukan saja haiwan yang disuruh bekerjasama. Kita manusia ni sebagai makhluk yang tinggal di alam ini juga perlulah bertanggungjawab menjaga kebersihan sungai. Ni cikgu marah ni. Bila cikgu pergi ke kampung-kampung apa semua, ada yang suka buang sampah merata-rata tempat. Inilah menunjukkan sikap yang tidak bertanggungjawab. Okey. Cikgu tarik nafas dulu. Yang seterusnya, kalaulah kita semua bekerjasama,
pastilah alam sekitar akan terjaga, makcik oi, makcik oi, makcik oi. Bukan makcik oi. Murid-muridku sayang. Selepas itu, bukan saja alam sekitar yang terjaga, hidupan akuantik semakin terpelihara. Apa akuantik ni, cikgu? Saya tak fahamlah apa akuantik ni. Okey. Hidupan akuantik ni ialah hidupan laut yang tinggal di laut. Yang tinggal di sungai. Itu adalah hidupan akuantik. Kalau sungai kita jaga, mestilah kehidupan mereka pun terpelihara. Kalau kita buang sampah, macam mana mereka nak bernapas? Macam mana mereka nak cari makanan? Makanan sudah tercemar. Sungai sudah tercemar. Seperti kita juga, manusia, kalau sekeliling kita kotor, macam mana kita nak bernapas? Macam mana tumbuhan nak hidup segar? Macam tu. Dan kesimpulannya, ni mereka pun pulang ke habitat masing-masing. Inilah yang haiwan ni, kalau tempat mereka terpelihara bersih, mereka pun dapat baliklah pulang ke tempat masing-masing. Habitat ni adalah tempat masing-masing. Katakanlah kalau kita tengok sungai kita penuh dengan sampah, tak ada mereka nak tinggal di situ. Mereka pergi tinggal jadi di tempat yang lain. Jadi, cikgu bagi contoh lah. Cikgu akan guna dua pernyataan ini, iaitu kerjasama mengekalkan kebersihan sungai dengan alam sekitar akan terjaga. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu, bukan saja haiwan yang disuruh untuk bertanggungjawab memastikan kebersihan sungai, tetapi kita manusia juga. Jadi, ini selalunya di pengakhiran cerita adalah kita merupakan satu nasihat. Kita mengajak orang ramai. Kalau kita nak mengajak orang ramai, kita gunakan perkataan apa? Kita gunakanlah perkataan mari. Mari siapa? Mari murid tahun 3 sajakah? Tak. Mari kita semua. Itu baru yang betul. Mari kita semua bekerjasama mengekalkan kebersihan sungai. Kalau dah sungai tu bersih, apa yang akan kesan daripada sungai bersih? Mestilah alam sekitar akan terjaga. Cikgu ulang semula. Marilah kita semua bekerjasama mengekalkan kebersihan sungai supaya alam sekitar akan terjaga. Okey, cikgu dah tolong dua pernyataan ni. Cuma tinggal dua pernyataan ni saja lagi kamu nak lengkapkan cerita ni. Cikgu nak kamu lengkapkan cerita ni menggunakan dua pernyataan yang tertinggal di sini. Hidupan akuantik semakin terpelihara, pulang ke habitat masing-masing. Okey, cikgu harap kamu dapat menjawab soalan ni. Bagi murid-murid yang masih berada di luar negara tu, kenapa cikgu kata masih berada di luar negara? Kerana dah berminggu-minggu, berbulan-bulan tak ada hantar latihan. Tu cikgu kata berada di luar negara. Baliklah ke Malaysia. Buat latihan. Hantar latihan. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, nenek-nenek, datuk-datuk. Hai. Hai Ananya. Hai Eman. Hai Kazim. Hai semua. Okey. Sekarang untuk tugasan yang kedua, kamu pada hari ini ialah buka muka surat 26. Iaitu tugasan ini ialah dia nakkan kamu mengedit. Edit dan murnikan. Edit ni maksudnya kamu memperbaiki. Dan murnikan ni maksudnya kalau yang salah tu, kamu jadikanlah yang betul. Contohnya, kita selepas ni akan baca ayat ni. Kalau kamu kenal pasti ayat yang salah,
maka kamu editkan kesalahan tu supaya ianya menjadi betul. Okey, yang pertama, mari kita sama-sama mengenal pasti apa kesalahan di dalam petikan, iaitu pelupusan ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Kamu tahu apa dia ubat? Ubat ialah sejenis makanan yang kita makan untuk mengurangkan kesakitan ataupun untuk mengubat kesakitan. Ubat ni, ianya selain daripada mengubat kita, ianya juga ada mendatangkan kesan yang tak baik kalau ianya disimpan lama-lama. Okey, mari kita tengok pelupusan ubat-ubatan. Pelupusan ni ialah kita melupuskan, kita melenyapkan. Bagaimana kita nak melenyapkan ubat-ubat yang kita dah tak guna lagi, dah tak sesuai lagi kita makan, dah habis tarikh, dah tarikh luput dah. Ini. Jadi tajuknya pelupusan ubat-ubatan. Alia dan ibunya ke hospital. Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Cuba tengok ayat ni. Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Mana boleh kata kerja di hujung. Selalunya kata kerja ni disambut oleh kata nama. Jadi, kamu gariskan ayat yang kedua ni. Ayat yang kedua ni adalah ayat yang salah. Sementara menunggu rawatan ibunya, Alia membaca poster yang dipamerkan. Okey, ini ayat ni betul. Sementara menunggu rawatan ibunya, Alia membaca poster yang dipamerkan. Okey, untuk perenggan yang pertama tadi, ada ni ayat ini yang salah. Ayat ni yang salah. Kamu gariskan dahulu. Okey, sekarang mari kita pergi kepada perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua, pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Betul tak ayat tu? Pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Ayat ni salah. Strukturnya tidak tersusun. Jadi kamu gariskan ayat ni. Gariskan. Dan yang seterusnya, pembuangan sisa ubat ke dalam sinki boleh menyebabkan alam sekitar tercemar. Jangan nak suka-suka buang ubat di dalam sinki. Sinki tempat mak kamu mencuci pinggan tu. Jangan buang sampah. Kerana ianya boleh mencemarkan alam sekitar. Ayat ini betul. Dan yang seterusnya, mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan. Ini pun ayat yang salah. Terbalik ayat ni. Gariskan. Dan dah 3 dah kan? Dah 3 dah ayat yang salah. Yang seterusnya, bahan kimia ini akan mengalir ke dalam sungai. Ayat tu betul. Dan ayat yang seterusnya, hidupan terjejas di dalam akan sungai. Ini pun struktur ayat yang salah. Senang saja kamu nak kesan ayat ni salah, murid-murid. Senang saja. Kalau ada salah, kamu gariskan. Dan perenggan yang ketiga, pencemaran diatasi ini boleh. Salah lah. Kamu gariskan. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan program pemulangan ubat. Jadi ubat yang tak diguna, yang dah luput tarikh, kita boleh hantar ke hospital. Nanti pihak hospital yang melupuskan dengan cara yang betul. Dan yang akhir sekali, sisa ubat boleh dipulangkan ke kaunter farmasi di hospital seluruh negara. Di klinik Kabong ni pun boleh. Kalau nenek-nenek, atuk-atuk, makcik-makcik, ibu-ibu, bapa-bapa, tak adalah. Kamulah. Kalau kamu tengok ubat ibu kamu, datuk kamu, nenek kamu sudah luput tarikh, kamu boleh nasihatkan mereka supaya ubat tu dikembalikan kepada pihak hospital, hantar di kaunter farmasi, biar yang mereka yang lupuskan ubat tu. Okey, sekarang cikgu ulang semula.
Untuk perenggan yang pertama, ada 1 ayat yang salah. Untuk perenggan yang kedua, ada 3 ayat. Untuk perenggan yang ketiga, ada 1 ayat. Tugas kamu ialah kamu salin semula dengan tulisan yang cantik. Cantik, kemas. Bukan saja cantik, dengan tulisan yang cantik dan kemas. Kalau kamu nak tengok tulisan yang cantik, ramai yang tulisan yang cantik. Seperti tulisan Aiman, tulisan Haninia. Ada ramai lagi yang tulisan cantik. Tulisan Fazana, tulisan Elman. Ada beberapa orang lagi lah yang tulisan cantik. Ada juga yang tulisan yang macam cakar ayam. Seperti, cikgu malas nak sebut lah. Tahu-tahu je lah. Okey. Jadi, kamu salin semula. Selepas tu, ayat yang salah tadi, tolong edit dan murnikan. Tolong perbetulkan dan tuliskan ayat yang betul. Okey, itulah 2 latihan yang kamu perlu buat pada hari ini. Latihan yang pertama tadi, muka surat 25. Muka surat yang latihan yang kedua ialah muka surat yang ke-26. Okey.